Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. So, ahli parlimen ini ya asik membangangkan diri, memperbodohkan diri. Sahabat semua, dengan membuat kenyataan-kenyataan yang sengaja memusingkan fakta, ada yang menghina bahasa, sedangkan sebenarnya ya sudah pun masuk di dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, memberikan makna yang berbeza dan sebagainya. Dan akhirnya sahabat semua, hari ini saya ingin membawakan Anda bagaimana YB Rafizi Ramli menyekolahkan dua pemimpin biadab daripada Perikatan Nasional ini. Jadi sebelum saya teruskan, ya jangan lupa juga terus support Alright Noper Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti yang pertamanya sahabat semua, ya berkaitan dengan pemutar belit daripada Perikatan Nasional Parti Bersatu, yaitu Guru Besar Nobita. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Saya melihat kerajaan pada hari ini adalah kerajaan yang mengolah dan juga membelit-belitkan data-data serta dalil-dalil ekonomi mengikut cita rasa mereka untuk menunjukkan bahawa mereka lah terpaling cerdik dalam dunia ini. Kerajaan Madani suka membelitkan fakta untuk nampak cerdik. Saya minta ahli Parlimen Putrajaya tarik balik kenyataan ini. Tak ada kaitan dengan saya. Tarik balik Cukup Putrajaya. Tarik balik. Baik. Tarik balik. Putrajaya Tarik balik. Tarik balik. Sebab hari ini, 21 Oktober 2024, Anggaran Awal Pertumbuhan Ekonomi Suku Ketiga 2024 telah diumumkan oleh DOSM. Ekonomi negara terus tumbuh melepasi anggaran oleh penganalisa ekonomi. Konsensus ahli ekonomi yang disurvey menjangkakan pertumbuhan ekonomi bagi suku ketiga 2024 adalah 5.1%. Tetapi ekonomi negara tumbuh pada 5.3%. Ini bermakna dua suku berturut-turut ekonomi negara tumbuh melepasi jangkaan. Tidak ada yang berbelit mengenai perkara ini. Ia fakta. InsyaAllah, kalau kita terus fokus kepada usaha membina negara, ekonomi negara akan terus kekal cergas seperti ini. Alright, so itu dia pencerahan daripada YB Rafizi Ramli, sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi adalah berkaitan dengan seorang lagi ahli parlimen, MP Hulu Terengganu daripada Perikatan Nasional Bersatu, ya, yang membuat kenyataan di parlimen, mencelah kononnya, memperlihatkan kebijaksanaannya, tetapi sebenarnya beliau ini tidak habis-habis berpolitik, tidak habis-habis memperbodohkan diri, menunjukkan kebodohan dirinya itu sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, sekali lagi mari kita lihat dan bagaimana YB Rafizi Ramli ya menjawab segala pembohongan, pemutar belit, fitnah politik di dalam parlimen yang dibuat oleh ahli parlimen daripada pihak pembangkang. Kencing, tipu dan sembang. Apa pandangan Larut? Dalam belanjawan, kita bincang mengenai pertumbuhan ekonomi, kenaikan gaji, melindungi 85% rakyat dari risiko kenaikan kos sara hidup, mewujudkan peluang pekerjaan dan perniagaan. Pembangkang bincang, 1. Tak puas hati PM tak ambil gaji. Mungkin dia malaikat kot, dia tak makan gaji. Ataupun dia mungkin transfer saja. Kot lah dia nak juga ikut teladan dari PM untuk tak ambil gaji ataupun potong gaji. Kami yang Menteri PKR potong gaji 40%. 20% potong gaji untuk menjimatkan perbelanjaan kerajaan. 20% dipotong sebagai sumbangan kepada parti. 2. Pembangkang buat ucapan untuk memalukan negeri dan pengundi sendiri. Ini ucapan dari ahli parlimen Hulu Terengganu. Ketimbang ketimbang ni, saya cek dalam kamu dewan, tak ada petang ketimbang. Saya baca dalam internet, dalam WhatsApp, ketimbang tu kencing, tipu dan sembang. Apa pandangan Larut? Masa kami pembangkang dulu, kami buat belanjawan bayangan supaya rakyat dapat membandingkan bagaimana kami akan mentadbir ekonomi negara. Pembangkang sekarang, mereka rasa cukup untuk mereka jadi bayang-bayang di parlimen saja.
Itu dah dikira penuhi tanggungjawab jadi ahli parlimen membahaskan belanjawan negara. Terbaik daripada YB Rafizi Ramli, sahabat-sahabat semua. Jadi saya sangat setuju apa yang dikatakan ini ya, bahwa pembangkang ini ya hanyalah jadi bayangan di dalam parlimen, dan mereka takut dengan bayang sendiri. Mereka takut ya sentiasa membuat provokasi berpolitik dalam parlimen untuk menutupi sebenarnya kegagalan mereka sebagai pembangkang yang efektif. Apa yang mereka buat tidak lain tidak bukan ya provokasi, tunggang isu bangsa dan agama, berpolitik dalam parlimen dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang memalukan. Apatah lagi Ulu Terengganu mengatakan tiada dalam Dewan Bahasa dan Pustaka perkataan ketimbang ini. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda, benarkah perkataan ketimbang ini tidak ada ya dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka? Jadi saya ingin membacakan kenyataan media ini. Ya, mungkin Ulu Terengganu ini tidak tahu ya mau cari berita-berita di internet dan sebagainya. Mereka hanya mendengar yang dikatakan, contohnya karena katanya ketimbang ini yang dia jumpa dalam WhatsApp group. WhatsApp group itu grup siapa? Ya, of course lah grup kepada walan-walantit, grup kepada kaki-kaki fitnah seperti mereka. Jadi hari ini sahabat semua, mari kita lihat bersama ketimbang ya masuk kamus Dewan Bahasa Dewan Perdana edisi yang kedua. Jadi itu antara satu kenyataan yang seharusnya dibaca oleh ahli parlimen Ulu Terengganu. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP akan memasukkan perkataan ketimbang dalam kamus Dewan Perdana edisi kedua. Ya, selepas munculnya perdebatan meluas mengenai asal-usul perkataan yang dipopularkan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika pembentangan Belanjawan Madani 2025 baru-baru ini. Perkataan itu dikatakan sebagai bahasa Indonesia dan tidak direkodkan dalam kamus Dewan. Keadaan itu menimbulkan polemik dalam kalangan pengguna media sosial khususnya yang mempersoalkan penggunaan oleh Anwar. Jadi menurut DBP, ketimbang ya merupakan kata sendi, nama yang membawa maksud menyatakan atau menunjukkan perbezaan atau perbandingan antara sesuatu. Badan Pengelola Bahasa Kebangsaan itu melalui hantaran di Facebook semalam turut memberikan contoh ayat penggunaan perkataan itu. Contohnya, carian kata ini boleh dibuat melalui portal Pusat Rujukan Persuratan Melayu melalui kategori kamus dalam talian, dan kata ini juga akan dimasukkan dalam kamus Dewan Perdana edisi kedua, kata DBP. Bagaimanapun DBP tidak memaklumkan bila kamus tersebut akan diterbitkan. Jadi sebenarnya dalam online kita boleh jumpa perkataan dan maksud ini sebenar. Cuma yang tidak menjumpai Ulu Terengganu. Adakah Ulu Terengganu ini buta IT, buta internet dan sebagainya sehingga tidak menemukannya, ataupun kemungkinannya kerana ya ahli parlimen seperti Ulu Terengganu ini sengaja melakukannya untuk berpolitik di dalam Dewan Rakyat, untuk menghina bahasa yang digunakan oleh Perdana Menteri kita. Jadi banyak kemungkinannya sahabat semua. Jadi apa pandangan Anda? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun keangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.